الملائكة المقربين وأن تطلقا به عن ألسنتنا وأن تفرجا به عن قلوبنا وأن تشرحا به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan pada tengah hari yang penuh barakah ini di dalam bulan yang mulia, penghulu segala bulan, bulan Ramadan. Yang biasanya kalau bulan Ramadan ni orang ceramah cerita pasal buat puasa lah, tapi rasa saya indirectly buat puasa. Tapi yang banyak kan ada tajuk yang akan saya pilih untuk tazkirah umum hari ini, yang mana pengajian berkitab kita berhenti sekejap untuk bulan Ramadan. Kita sentuh perkara yang berkaitan dengan Ramadan. Pertama sekali, bulan Ramadan ni sinonim dengan puasa dan sinonim dengan taqwa, sinonim dengan rahmat. Kita bincang sikit bagaimana hendak mendapat rahmat Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, biasa hadis yang kita dengar, walaupun hadis tu tidak kuat, tapi saya bukan bincangkan dari segi aspek hadis, sebab saya bukan pakar hadis dan bukan pakar hadis. Ni kalau bukan pakar hadis, bukan hadis, dia tak boleh hurai benda gitulah. Sebab ni complicated. Even kalau satu orang yang pakar pun, pada orang awam dia tak boleh huraikan juga. Sebab kerana benda ni perkara yang complicated, akademik. Cuma saya nak sentuh hadis itu ialah berkenaan dengan awal Ramadan rahmah, pertengahannya maghfirah, keampunan, dan akhirnya itqum minan nar. Penghujung dia ialah pembebasan api neraka. Kalau kita rangkumkan kepada hadis tersebut dengan maksud am, maksud umum atau secara general, makna Ramadan ataupun maksud yang terkandung atau kelebihan dan faedah terkandung dalam bulan Ramadan sepenuhnya, tiga perkara lah. Pertama rahmat, kedua keampunan, ketiga pembebasan daripada api neraka. Sebelum kita bincang jauh lagi macam mana tips nak dapat rahmat Allah Ta'ala, kita bincang buat rahmat sekejap. Rahmat ni ada maksudnya kasih sayang, ada maksudnya belas kasihan, ada juga maksudnya ialah pemurah. Sebab tu biasanya kata dengan rahmat Allah, supaya mendapat rahmat Allah, kan? Kalau kita sekarang ada jualan rahmah macam-macam, kan? Dalam Quran surah Al-A'raf 156, firman Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Tengok, dalam ayat ni dia ada rahmat, dia ada taqwa. Wa rahmati, dan rahmatku, kata Allah Ta'ala, wasi'at kulla syai'in, luas, melebihi segala sesuatu, kan? Maknanya luas, lebih daripada segala sesuatu. Kita rasa langit luas dah, rahmat Allah lagi luas. Kita rasa arasy Allah luas dah, arasy Allah luas, tapi rahmat lagi luas. Sampailah kepada dia punya buka bumi pun luas, lagi luas rahmat Allah. Betul Allah Ta'ala kata kulla syai'in, rahmatku lebih luas dari segala sesuatu, maka akan aku tuliskan, tetapkan, ataupun aku berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ada ulama ambil dalil pada ayat ni, makna kalau kita mohon keampunan Allah, dosa banyak mana sekalipun, Allah tetap ampun. Artinya itu rahmat. Itu rahmat. Baik. Persoalan sekarang, rahmat ni ada berapa jenis? Penting juga kita bincang tu. Kan, nanti orang tak tahu lah ada rahmat, ada apa jenis. Rahmat ni ada dua jenis.
ada di dalam ayat yang cukup masyhur kita baca setiap hari lepas sembahyang, surah Fatihah. Bermula dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, sifat Allah pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Rahman artinya pemurah. Itu pertama. Itu nama rahmat secara am. Yang kedua Ar-Rahim, maha pengasihani. Yang kedua kategorinya ialah rahmat yang secara khusus. Ini ulama bincang lah. Kita ceritakan apa yang ulama bincang. Sebab itu root word atau kata dasar Rahman Rahim sama je, rahmah juga, atau rahmat, kan? Rahmat daripada Allah Ta'ala. Pertamanya umum. Lepas tu kita tengok kenapa dalam terjemahan bahasa kita maha pemurah, Rahim maha penyayang. Saya teringat ada orang tanya saya, cakap, Ustaz, kitab banyak-banyak ni kitab apa Ustaz? Jilid ni, ada jilid 1, 2, 3. Saya kata ni kitab tafsir Quran dalam bahasa Arab. Oh, terkejut dia. Dia kata, ada tafsir dalam bahasa Arab? Memanglah tafsir yang bahasa Melayu ni rujuk kitab tafsir bahasa Arab. Mana ada orang pakar ambil Quran terus, walaupun pandai bahasa Arab, terus dia tulis tafsir? Tak boleh. Itu nama dia tafsir Fadlillah Hantamun saja. Fadlillah Hantam. Sebab itulah kita kena ada mazhab. Saya indirectly juga jawab persoalan orang keliru. Mazhab ni ada ke zaman Rasulullah? Kan? Mazhab tu tanya dia apa dia. Tanya dia mazhab apa dia. Dia pun, aku pun tak pasti mazhab. Kalau itu susah sikit tu. Dah lah kata tak ada zaman Nabi, dia pun tak tahu benda apa. Mazhab ni aliran pemikiran. Pemikiran lah masa mudanya. Bila satu-satu ulama bercakap, mengajar, anak murid belajar dengan dia, maka itu mazhab dia lah. Kita macam mana kita nak faham Quran? Sebab kita apatah lagi bukan orang Arab. Even orang Arab sendiri, sahabat negeri pun bertanya dengan Nabi. Bila Nabi terangkan dalam hadis, secara tak langsung Quran tu diterjemahkan dan ditafsirkan oleh Nabi. Maka secara riwayat, sahabat dengar, huraikan kepada golongan tabi'in yang hanya bertemu sahabat, tak bertemu Nabi. Generasi kita boleh panggil kedua lah salafus salih, angkatan awal Islam. Sampailah tabi'in, maka dibukukan. Itu bercerita lagi ilmu tafsir dia punya step. Tapi saya tak cerita benda tu. Nak ceritanya, tafsir Quran ni maknanya menyebabkan, tafsir dalam bahasa Arab dah menyebabkan orang Melayu atau apa juga bangsa lain bila tulis saja terjemahan terpengaruh dengan tafsir. Sebab tu kita tengok root word sama tapi lafaz beza, Rahman Rahim. Kenapa? Sebab maksudnya berbeza. Pemurah satu, penyayang kedua. Okey, baru kita bincang maksud dia. Pemurah ni apa dia? Kita tengok kalau orang sebut orang pemurah ni, tak payah kita minta pun, dia bagi kan. Pemurah dia. Kalau tuan-tuan jumpa orang tiba-tiba, Assalamualaikum, salam, dia salam tuan-tuan rasa lain macam salam tu. Tengok RM50 dia bagi. Kita tak minta pun. Kita kata pemurah. Salam tak ada. Saya pernah bawa sahabat saya, temankan saya masa tu khutbah raya, masa tengah muda-muda boleh lah khutbah raya kan, dia jauh Kelang lah, saya ngajar biasa tapi dia minta khutbah, betul pasal nak minta sekali khutbah orang luar lah Ustaz kan, kita nak berkhutbah bukan baca khutbah. Jadi ada orang kaya ni dalam rahimahullah lah, salam semua dapat RM50. Kawan saya seronok, saya kata ini bukan saya punya pengalaman kali pertama. Ya ke? Saya pernah pergi Johor lagi dahsyat, tentu juga subuh dia bagi siapa salam dengan dia, RM50 jugalah. Kita panggil apa? Pemurah. Allah pemurah. Sebab kita tak minta Allah bagi. Satu kadang-kadang kita ni terlampau berkira dengan Tuhan. Betul? Pernah tuan-tuan minta untuk hidup hari ni? Kata-kata tak ada kita. Oh, betul lah Ustaz. Tadi saya hanya minta niat untuk puasa je. Nama itu Samordin. Anda pernah tak kita minta? Tiba-tiba hidup kita hari ni. Cukup satu soalan. Kita tak jawab. Kita minta tak untuk rezeki hari ini? Mungkin ada orang minta, tapi dia nampak tak rezeki apa lah nak beri pada hari ini? Tak nampak, tiba-tiba dapat dan tuan. Tiba-tiba keluar dari pejabat kan, ada orang agihkan bubur lambuk secara percuma. Nampak tak? Tak pernah kita minta pun. Sebab tu ulama tasawuf mengatakan, ni kalau tasawuf lah kan, tasawuf ni tak semua orang suka, tapi kalau orang suka, suka sungguh. Dia tak pernah aku minta dunia, kata para wali Allah.
Sebab dunia ni disangka baik dah. Allah dah beri, dah bagi sesiap dah. Sebab nak minta dia. Baik minta benda yang kita takut kau tak dapat. Apa dia? Keampunan, rahmat, kemudian kasih sayang, tak dapat syurga, kena azab, neraka. Itu je paling bimbang. Kau tak minta. Macam mana biasa orang lain minta. Kita minta panjang umur, murah rezeki, pom minta kan. Tapi tak salah. Ini bukan cerita soal salah. Ni soalnya mereka tak minta. Makam mereka, kedudukan mereka tinggi. Kan gitu. Orang beriman dapat rezeki, orang kafir dapat rezeki. Sungguh. Termasuk kaya, sihat, senang, semua dapat. Itu tentu bayangkan. Ada orang tak beriman, kafir, kaya. Ada orang tak beriman, pangkat tinggi, ada gelaran lagi. Ada orang beriman, miskin. Apa nak kata tuan? Itu rahmat. Itu nama rahmat. Sebab tu dulu saya pun terfikir, ada kaum Islam dapat rahmat. Pada dia rahmat daripada Rahman tu lah. Rezeki. Bahkan kalaulah ada orang kafir, dia kafir, mati senang je. Kau kalau tuan-tuan ada pengalaman ataupun tanya orang kerja hospital, ataupun tuan-tuan tengok pesakit sebelah dalam wad kita, Ustaz, pesakit sebelah saya tu Ustaz, dia ni bukan Islam Ustaz, senang meninggal kan. Saya rasa nak ikut agama dia pula. Jangan tuan-tuan, sebab tu kena belajar. Agama kena belajar, bukan main tengok rasa tak boleh. Kalau rasa-rasa tak boleh, dia kena belajar, berilmu. Kalau rasa ni satu ilmu je boleh rasa, iaitulah masak. Boleh rasa masin ke masak ke pahit ke pekat. Itu kata ulama, sampai orang kafir ni pun senang mati pun rahmat juga sebenarnya. Itu. Dia tolong kita tengah susah, besok dia susah, Allah kurniakan orang lain tolong dia pula. Itu pahala dunia. Satu Nabi kata apa? Innallaha yu'tid dunya liman yuhibb wa liman la yuhibb. Allah beri dunia ini kesenangan, sihat, kekayaan sebagainya kepada orang yang dia suka. Siapa dia? Orang beriman. Kepada orang yang dia benci, orang kafir. Firaun berapa umur dia? Ratusan tahun, kekal dengan kuasa dia, kemudian sihat badan. Nampak tak? Tetapi Ar-Rahim satu yang penghujung tu namanya ialah kasih sayang Allah. Ini khusus untuk orang beriman. Sebab tu Nabi sebut lagi, wala yu'til imana illa liman yuhibb. Allah tak beri iman kepada, melainkan kepada orang yang dia sayang. Kalau kita beriman pada hari ini, itu tanda Allah sayang kita. Inilah yang rahmat yang kita nak kejar. Kasih sayang Allah di akhirat, melepaskan kita azab api neraka, kemudian menerima keampunan kita, mengampunkan kita, menerima taubat kita, kemudian memasukkan kita dalam syurga. Jadi tak nampak tak kenapa Ramadan dipanggil bulan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Pintu syurga dibuka. Bila buka pintu syurga, rahmat mencurah-curah turun. Pahala digandakan. Satu amalan wajib saja 70,000 kali ganda pahala dia. Satu amalan sunat sama macam buat amalan fardu. Tuan-tuan sekarang berada dalam mana ni? Majlis ilmu. Majlis ilmu ni, menuntut ilmu wajib. Bayangkan 70,000 kali ganda pahala Allah beri. Sebab dia nak beri, dia bagi. Tahu tak? Dia beri. Katakan dapat kurang pun tuan-tuan, kalau kurang pun dapat 70 kali ganda pun dah kira okey kan, sebenarnya kan. Penuh kita ni bukan amalan tu kan, seronok dah. Bayangkan bulan Ramadan ni pula ditutup pintu neraka. Apa maksud pasapah tutup pintu neraka? Allah ampunkan segala kesalahan orang-orang yang memohon keampunan. Sebab tu dia dua. Satu istighfar. Istighfar ni dia application dia, minta je baru. Tapi taubat dia lain. Istighfar doa saja, tapi kalau taubat dia lain, dia tinggal terus. Satu kadang-kadang kesian, ada orang puasa tapi tak sembahyang. Sian dia. Macam mana dia taubat dengannya? Tu yang dia ikut je orang macam tu, bana ilallah, nangis dia. Aku bertaubat pada Allah. Lepas dia tinggal sembahyang, dah biasa bagi dia. Nampak tak? Saya ada tu kisah tuan-tuan. Saya kuliah je, orang mesti ikut saya. Baguslah dia ikut, tapi lama tak ada dah. Dia tanya saya nak pergi umrah macam mana Ustaz? Saya kata pergi umrah kita ni. Tapi dia mengaku sama saya, tapi saya satu Ustaz, saya banyak tinggal semayang.
Saya kata kena semayang dulu lah, qada-qada dulu. Jadi maknanya dia pun cakap sendiri dia tinggal semayang. Berat juga tu. Ya. Tapi dia jujur. Jujur sungguh dia. Mungkin saya rasa dengan orang lain tak cerita ke dengan saya kan. Dia tak semayang juga. Dia sekali maksudnya kalau dia ada masa semayang, dia tidak. Maka itu rahmat juga sebenarnya bagi Allah Ta'ala, bagi dia rahmat gitu. Sebab apa? Sebab dia masih ada kesedaran. Kita bincang nanti rahmat, kemudian hidayat, taufik. Kalau dan lagi lah insya-Allah kan. Macam banyak nak kita bincang ni. Bagi kita menjawab kekeliruan kan. Rahmat dengan kata kasih sayang dengan pemurahan. Macam mana ni? Jadi kita ni orang beriman nak satu je, kasih sayang Allah Ta'ala je. Satu, orang bila faham tentang bab kasih sayang khusus untuk orang beriman, dia kata apa? Satu je aku nak, kasih sayang Allah Ta'ala, jadilah, itu je lah. Satu, ahli tasawuf Zunnun al-Masri ataupun orang yang beramal dengan sunnah Nabi, kecintaan pada Nabi. Zunnun al-Masri kata apa? Kau amalkan sunnah Nabi, Allah janji yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Apa dia? Allah kasihkan kamu, Allah ampunkan dosa kamu. Keranalah kita buat sunnah Nabi, walaupun benda remeh je, makan 3 biji tamar je untuk buka puasa, insya-Allah. Nawai tu nak ikut sunnah, dapat 2 benda. Allah kasih, Allah ampunkan dosa. Bukankah itu namanya kasih sayang Allah Ta'ala? Dia beri peluang. Syaitan pula kena belenggu. Nampak? Nafsu tak kena belenggu. Tu ya. Sebab kalau nafsu pun kena belenggu tuan-tuan, lingkup bazar Ramadan. Main. Sebab tu kantin sekolah pun kena buka. Sebab nafsu ada. Syaitan dah kena belenggu. Yang keluar arahan pun ikut nafsu. Kalau ikut arahan juga pun ikut nafsu juga, tuan-tuan. Padahal kita fiqh sebut dah. Dari dulu sampai sekarang. Ulama' tulis. Yang contemporary pun tulis saja. Nampak? Allahu Akbar. Berat kita ni, tuan. Macam mana dapat rahmat? Betul saja rahmat slogannya. Faham ni dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pun nak masuk syurga bukan sebab kerana amalan, tapi sebab kerana rahmat. Ni pun orang keliru juga ni. Nampak tu? Dalam hadis Nabi sebut la yudkhila ahadan amalul jannah. Qala wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana. Illa ayataghammadiyallahu bi fadli rahmatin. Saya ambil itu bi fadlin wa rahmatin. Ambil itu. Hadis tu panjang, saya ambil itu, penting. Tak ada orang masuk syurga dengan amalan tapi dengan rahmat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kau sama juga? Aku pun sama, tapi aku punya rahmat mencurah-curah. Kurniaan Allah mencurah-curah. Pahala Allah beri je, rahmat Allah curahkan je. Bukankah hadis ini bertentangan, hadis ini sahih, bertentangan dengan surah An-Nahl 32? Kalau kita baca, ini dia. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kamu masuklah syurga dengan sebab amalan yang pernah kamu lakukan. Jawapannya senang je. Kita beramal kerana Allah beri taufik. Taufik ni kekuatan dan kejayaan untuk beramal. Kemudian kita beramal dengan ikhlas sebab kita dapat hidayat, dapat tunjuk daripada Allah. Kemudian kita ni beramal saja Allah terima, itulah rahmat dia. Jadi maknanya paling mudah faham, tuan-tuan. Rahmat dengan amal ni dia macam tiket dengan bas. Tiket dengan bas. Kita nak balik kampung raya ni, kita ambil tiket, tapi bas tak ada, sampai tak kampung. Amalan ada, rahmat tak ada, sampai tak syurga. Nampak? Ataupun bas ada, tiket tak ada. Sampai tak kampung, tak sampai. Serta jangan silap faham. Kata kita masuk syurga ni dengan rahmat, tak payah beramal, tak apa. Awak tak? Nanti seorang kata tak payah tutup aurat pun tak apa kan. Sebab kalau Tuhan nak masuk ke syurga, dia akan masukkan juga dengan rahmat dia. Itu salah faham. Macam mana kita tengah buat dosa, tiba-tiba minta rahmat Allah? Rahmat nak turun ke agak? Mungkin rahmat turun, tapi rahmat yang duduk tingkat 13 tu turun. Turun ke surau, tuan-tuan. Ada orang kalau dia rahmat, nama dia rahmat lah kan. Rahmat turun, memanglah nama pun rahmat. Turun je, tuan-tuan. Jelas kan? Nampak? Ini kalau orang tanya pula, Ustaz, bukankah Allah maha adil, Ustaz? Kenapa orang buat dosa tak boleh masuk syurga? Orang buat baik masuk syurga, orang tak buat baik masuk neraka. Itu namanya adil.
Itulah rahmat. Timbul soalan ketiga pula. Orang tanya. 3 soalan dah ni. Faham tuan? Soalan ketiga, Allah Ta'ala dia luas rahmat dia. Tapi kenapa ada orang masuk neraka? Ada je orang masuk neraka. Kita ambil lah orang kafir, senang lah. Pasal orang beriman ni tetap masuk syurga juga walaupun dia buat dosa. Cumanya antara cepat dan lambat. Sebab iman kalau ada sebesar biji sawi je, dia layak masuk syurga. Tapi jangan pandang remeh benda gini. Sebab ada juga benda yang membatalkan iman. Dan maaf cakap, hari ini kita makin dijauhkan daripada perbincangan perkara yang boleh merosakkan iman. Yang menyebabkan seorang Islam jadi murtad atau kafir. Ini sayangnya. Jadi bila kita membaca kitab tentang bagaimana seseorang Muslim jadi murtad, jadi kafir, terus dia labelkan kita sebagai golongan takfiri, mengkafirkan orang. Pula dah. Kalau gitu tuan-tuan samalah. Dia analogi sama dia dengan kita tak payah belajar bab batal wuduk. Hanya cerita bab sah wuduk je. Faham tak? Tapi dari segi praktikalnya kena belajar juga. Sebab orang nak tahu apa benda yang batalkan wuduk. Sama juga akidah. Akidah sah. Tapi apa dia yang membatalkan keabsahan akidah itu? Kena ingat. Sebab tu saya buat perumpamaan dalam kuliah selalu saya sebut. Ada 2 orang. Pertama, orang ni dia tak main judi. Contoh kalau judi. Judi ni dosa besar. Pertama, orang ni dia tak main judi. Yang kedua, orang ni kaki judi. Bukan saja dia main dia, kaki terus. Kalau buka kamus bahasa Malaysia, istilah kaki ni dah kira ketagih dah, kira dahsyat. Kan? Kira tahap gaban ni. Satu orang Melayu panggil kaki botol, kaki perempuan kan, kaki judi. Faham tak? Kaki belaka. Faham tak? Bila sebut orang kedua kaki judi, tanya dia, kau main judi ni dosa? Tahu dosa ustaz, tapi lah seronok main ustaz, senang dapat duit. Dia dikira dosa besar selagi tak bertaubat lah. Tapi dia jadi murtad tak? Tidak. Kenapa? Dia tak kata pun judi itu halal. Kalau dia masuk neraka, takdir masuk neraka, Allah masukkan neraka, habis dosa dia tadi, Allah masukkan syurga. Adkhilu, kata Allah Ta'ala sebut pada malaikat nanti, adkhiluhu fil jannati wa in kana fi qalbihi mithqalu habati khardal minal iman. Masuk ke dalam syurga walaupun dalam hatinya ada sebesar biji sawi je iman. Boleh syurga, layak syurga. Orang pertama pula, dia tak main judi, tapi dia kata judi ni halal kalau dia lesen. Walaupun dia serban jubah, semayang kat surau, mengajar agama sekalipun. Ni tu pun tak ada kisah dia. Ada kat kisah ni, tapi tak nak cerita tu kan, panjang kisah ni kan. Sampai orang campak kita depan guru tu. Dia kata kalau dia lesen apa salahnya. Campak. Macam ni kalau ustaz jawab ustaz, habis rosak akidah. Bangun terus dia. Sampai mati saya ingat kisah tu. Kisah berlaku kat kampung saya dulu. Dahsyat jangan buat main. Tuan-tuan, jangan buat main tuan-tuan. Masalah akidah kalau fail jangan buat main. Itu akidah sangat penting. Sebab tu kita ada pengajian tauhid sifat 20 kat sini. Tujuan kita belajar tu dia fardu ain. Fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain ni semua wajib belajar. Fardu kifayah sebahagian belajar, sebahagian tak payah. Nama pun fardu kifayah. Kan? Jadi fardu ain. Nampak tuan-tuan? Maksud tahu punya. Jawapannya tadi tuan-tuan, inilah rahmat Allah. Satu lagi ulama jawab senang je. Dia kata analogi mudah je. Dalam mahkamah, satu dipanggil penjenayah, yang kedua namanya mangsa. Bila hakim itu menghukumkan penjenayah hukuman, maka itulah rahmat. Itulah keadilan. Sebab orang buat salah masuk penjara, orang yang jadi mangsa lepas, mendapat pembelaan. Betul dekat dalam hari akhirat besok, orang kafir, orang jahat masuk neraka. Sebab tu rahmat Allah Ta'ala, sebab nak bela orang beriman. Itulah keadilan Allah. Keadilan itulah rahmat, sebab Allah nak bela orang beriman. Takkan terbalik kot kan? Orang buat amal kejahatan masuk syurga, orang buat baik masuk neraka. Betul, saya suka tanya je, bukan nak gaduh kan. Habis yang kata baca kunut bid'ah, kalau buat bid'ah, kalau Nabi kata buat bid'ah masuk neraka, takkan baca kunut masuk neraka kot. So terfikir lah saya kan, baca kunut subuh je, besok orang tanya apa masuk neraka, baca kunut subuh. Ada koma tinggal semayang subuh elok ke syurga je.
Kau tahu besok jangan baca kunut langsung kan. Tak best subuh tak baca kunut. Ini masalah kita ni. Jangan sewenang-wenang ni kita nak keluarkan satu fatwa pendapat kita sendiri. Oh jangan. Nampak? Ini salah. Sebab tu kita kena faham, tuan-tuan perempuan dan Allah sekalian. Ini keadilan. Keadilan Allah Ta'ala tu namanya rahmat daripada Allah Ta'ala. Rasa terjawab juga soalan yang kadang orang tanya kan, terfikir kan. Kalau betul Allah tu keluar rahmat, dalam rahmat itulah ada keadilan. Baik. Sekarang macam mana kita nak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala? Pertamanya sabar dan istirja'. Apa makna istirja'? Apa makna sabar? Sabar semua tahulah. Sabar ni makna kita tahan diri kita walaupun ditimpa kesusahan. Sebab tu sabar ni ada di dalam tarbiyah atau didikan sepanjang bulan Ramadan bila kita berpuasa. Nampak? Puasa je sabar. Sebab tu orang tengok jam. Tengok dia jam. Nak pula lepas asar. Tengok jam. Kan? Orang tunggu waktu maghrib. Kalau bulan Ramadan, orang tunggu waktu maghrib. Kalau bulan lain, maghrib tunggu orang. Dia terbalik. Sabar kita bila nak azan ni kan. Kita pun ketuk-ketuk jam tu. Jam ni rosak ke apa? Pada jam tu tak rosak. Kan? Dia jalan tu ikut waktu dia lah. Ikut time dia. Orang kata ikut waktu dia. Dia suruh kita sabar. Masa-masa puasa tu pula ada je pula orang cuba bagi naik darah nak marah. Sabar kita. Nampak tak? Ini macam dia bila kita puasa je sampai Nabi kata kan, wa idza sabah ahadukum, bila ada orang maki kau je qala inni shaim kan, bagi itulah aku puasa kan. Gitu aku puasa kan. Tak edi nak bergaduh tadi. Orang maki Amun je pun tak edi kita nak balas maki Amun dia. Nampak? Sampai kat begitu. Bila kita puasa ni menguji kesabaran. Puasa. Itu sebenarnya. Kita tengok je makanan masukkan dalam kereta tuan-tuan, bau tu semerbak satu kereta tuan. Sabar kita tuan. Sabar. Itu dia. Allahu Akbar. Sama juga bila kena musibah, sabar kita. Apa je musibah, sabar. Tengok orang Palestin lagi dahsyat. Ada yang puasa tapi tak buka-buka sebab tak ada makanan. Nak buat macam mana tuan-tuan? Itu dia. Dahsyat tu, bayangkan. Ada orang tu lagi bekas kena diuji dengan tiada makanan. Dapat 2 orang anak kan, ada viral kan, perempuan 11 tahun kahwin mau dapat anak, 2 anak dapat. Alhamdulillah, tapi 2 anak kena bom mati tuan. Allah ambil gitu saja. Allahu Akbar tuan. Bayangkanlah. Sedih tak sedih? Anak diambil oleh Allah Ta'ala. Isteri diambil Allah Ta'ala. Suami diambil. Lagi sedih, semua diambil, tinggal dia sebatang kara. Budak kecil kadang-kadang. Bapa mak meninggal, kena bom. Bayangkan tuan. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bila Allah timpakan musibah pada dia bersabar. Kemudian dia ucap istirja' apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu perkataan inna lillah ni jadi benda biasa untuk kita. Asalkan musibah susah, inna lillah. Tapi itulah, jangan kita pula macam dulu juga. Inna lillah, siapa meninggal? Kan? Dia tak semestinya orang meninggal je. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dulu masa saya belajar kat Mesir, kan, ada masuk pertandingan khutbah. Jadi kita nak masuk pertandingan khutbah ni kena bahasa Arab lah dekat Mesir. Kan, saya suruh lecturer bahasa Arab tu buatkan teks khutbah. Sebab saya ni buat tahun 1. Tapi nak masuk juga ni boleh dia. Dia buat khutbah tu tengah-tengah ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa tu kita tahu kenapa dia cakap bila kita cerita bab musibah, bab dosa, buat maksiat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak tuan-tuan? Allahu Akbar. Istirja'. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, pegang gelas jatuh pecah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nampak tuan-tuan? Musibah ni kita minta supaya datang dia sabar. Antara yang dapat jadi prevention, penghalang kita rasa hilang sabar, bila kita ucap dengan kepahaman sesungguhnya kami datang dari Allah dan kami kembali kepada Allah. Itu je lah. Kita ni bukan kita punya. Betul, kita ni miskin, fakir. Sebab kita tidak memiliki apa sebenarnya. Kita tak memiliki hatta wadi kita. Sebab bila-bila masa Allah boleh ambil. Apa nak kata? Marah? Apa nak kata? Bukan milik kita. Diri kita. Kita miliki diri kita. Tak miliki diri kita. Tak ada.
Lepas tu bila Allah tarik je, sebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nampak tak? Sayang ke bini Allah ambil. Inna lillahi, anak sama juga. Nampak tak? Cuma ada orang cakap lah, orang lelaki lain sikit dia punya ucapan dia dengan banding orang perempuan. Orang perempuan kalau kematian suami inna lillahi, orang lelaki kematian isteri lain pula inna lillahi walhamdulillah. Allahu akbar. Tak maaf lah gurau. Dia kalau tak gurau dia tak ini. Hamba tengah-tengah hari kan. Mata layu. Itu pertama. Orang itulah kata Allah Ta'ala, Allah puji, Allah beri rahmat. Nampak? Di sebalik musibah ada rahmat. Bayangkan, kalau tuan-tuan mungkin ada pengalaman kan, ingat musibah tu rahmat sebenarnya. Bila mana kita sebut innalillah, bila mana kita rasa bersabar, tu je. Yang kedua, taat pada Allah dan Rasul. Ini penting, nak dapat rahmat. Kita nak dapat rahmat, dalam rahmat ada redha. Dalam rahmat ada kasih sayang Allah Ta'ala. Syarat dia, taat pada Allah dan Rasul. Nampak? Satu Allah sebut dalam Quran, maka nali mu'min wala mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Orang beriman lelaki perempuan tak sepatutnya bila keputusan Allah dengan Rasulnya dia boleh buat pilihan. Perkara wajib dia minta dia tak wajib. Yang haram dia minta dia halal. Tak boleh. Siapa yang menderhaka pada Allah dengan Rasulnya, jauh dia sesat. Dan sesatnya amat nyata. Nak kenal orang sesat, itu je lah. Perkara wajib, dia kata tak wajib. Kan? Ada orang kata, dalam Quran, kata dia, mana ada dalam Quran suruh tutup aurat. Dia suruh tutup kemaluan dia. Itu hari kau pergi mahkamah, tak pakai spender je. Kan? Ada orang tanya, tak pakai, kalau pakai pun, saya nak muntah orang tengok ustaz. Nampak? Tuan-tuan apa hukum cakap kita murtad tuan-tuan? Hukum dalam Islam dan dalam Quran. Tak ada dalam Quran kata dia. Kata ada orang jawab senang je. Sama juga rasuah dalam Quran ada haram, tapi hukuman tak ada. Ada dalam Quran kata kalau makan rasuah masuk penjara 20 tahun. Tak ada. Yang kau buat apa? Kenapa tak lawan, tak cabar undang-undang tu? Yang enactment syariah Kelantan yang kau lawan. Mau tak? Pasal tak ada dalam Quran. Pasal apa? Tak adil. Pasal tak selaras. Sama juga. Cuba lawan sivil, siapa berani? Tak berani tuan. Tuan-tuan berani naik motor tak pakai helmet. Lawan, boleh. Sebab apa orang boleh lawan? Kaitan dengan Islam, kaitan dengan syariah. Itu orang yang lawan. Ni nak dapat rahmat ke benda ni? Nak rahmat apa? Dia lawan undang-undang Islam, dapat rahmat ke tuan? Jawapan senang ni, ustaz ni memang syariah. Memang syariah, tapi dia menyekat jenayah syariah. Apanya syariah? Jenayah yang dianggap jenayah oleh hukum syariah. Tak? Mancukariat. Nampak tak? Pakai laki pakai perempuan, perempuan pakai laki. Maknanya dia jadi pondan lah, atau jadi tomboy. Dalam sivil tak ada. Dalam undang-undang Islam ada. Tapi hukuman tak ditetapkan. Hakim dengan kebijaksanaannya dia putuskan apa hukuman yang layak untuk hentikan orang daripada buat dosa dan maksiat ni. Sebab tu Sayyidina Osman kata apa? Innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Quran. Saya rasa pada kuliah lepas saya sebut dah kan kata-kata Sayyidina Osman ni. Allah Ta'ala jadikan kuasa pemerintah itu menyekat segala kejahatan dan kemungkaran. Yang mana Quran tidak menyekatnya. Quran hanya sebut hukum halal haram tapi tak ada sekat. Sebab Quran ni dibaca. Tapi yang menyekatnya ialah orang yang berkuasa. Bila dibaca je, dia laksanakan. Nampak tuan-tuan? Itu peranan kuasa. Dia ada kuasa, dia sekat. Dia ada kuasa, dia laksanakan, implementkan hukum Quran. Hukum yang terdapat dalam sunnah. Maka ketaatan pada Allah dan Rasul, itulah yang menjemput rahmat. Itu jemput rahmat sebenarnya. Dan tak ada rahmat, jawapannya apa dia? Azab. Tak dapat rahmat, maknanya kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab dalam rahmat ada keampunan. Tak ada rahmat, Allah tak ampun. Yang kedua, yang ketiga, ikut Quran. Sama lah tadi. Baca Quran, ikut Quran. Ikut hukum Quran. Apa yang Quran kata, ikut je lah. Nampak? Kalau kita baca Quran, faham, ikut. Faham, ikut. Faham, ikut. Itu je. Yang keempat, mendengar Quran. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibaca je, hendaklah kamu apa dia? Diam dan dengar. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Suatu orang-orang kita ni bila dengar orang azan je, diam. Bagus, suruh orang diam. Bila orang baca Quran, cakap dia.
Saya ingat lagi Tok Guru Ni Aziz tegur juga. Quran bagi tahu, kata dia, orang baca Quran senyap. Kita orang baca Quran cakap. Bila orang azan kita senyap. Terbalik kata dia. Dia nak cerita dalil sebenarnya. Dalil suruhan senyap bila Quran dikumandangkan. Dan mendengarnya dapat rahmat. Walaupun tak faham. Lepas tu isunya Ramadan ni yang orang duk panggil hafiz-hafiz jadi imam. Kan? Kita automatik dengar bacaan Quran daripada hafiz-hafiz ni. Kan? Hafiz Quran ni orang yang hafal Quran lah. Bukan sebab nama dia Hafiz. Kau cerita siapa nama Hafiz, untunglah. Saya Hafiz, memang kau Hafiz. Hafiz Hamidun, kan? Nama kan? Nampak tu tujuan dia kan? Terdengar je walaupun kita tak faham. Kan? Quran ni dia unik. Kita baca ada pahala walaupun tak faham. Kita dengar, kita baca menangis walaupun tak faham ada pahala. Bayangkan. Itu Quran kelebihan dia. Kita baca Quran tak faham ada pahala. Ada bila faham lagi bertambah pahala. Menangis baca pun ada pahala. Menangis sebab tak faham pun ada pahala. Jadi kalau tarawih panjang tu kalau orang menangis ada tiga maksud. Mungkin menangis tu sebab dia faham. Atau kedua sebab kerana dia tak faham. Dia menangis, aku tak faham. Yang ketiga sebab panjang sangat. Menangis dia. Bila nak berhenti imam. Kan? Ini dia. Allahu Akbar. Dan yang kelima membaca Quran. Baca Quran rahmat datang. Betul orang baca Yasin bila orang tengah nazak, orang dah meninggal baca Yasin, sebab tu punca dia. Sebab dalil dalam hadis Nabi kata rahmat turun baca Quran tu. Nampak? Sebab tu ada setengah-setengah orang kan, orang meninggal baca Yasin dah. Bila nak mandi, kejap lagi tengah urusan ni, lah tahlil sekejap. Tahlil daripada bersembang. Tu tujuan rahmat turun. Baca Quran apa je rahmat turun. Sebab tu kenapa orang baca Quran dekat kubur. Perbincangan ni adalah kitab tuan, kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Sebut. Sebab rahmat turun. Rahmat turun. Baca Quran je rahmat turun. Orang duk kubur tu, dia nak rahmat. Dia nak beramal tak boleh. Dia harapkan orang-orang hidup tolong dia. Itu tujuan dia. Jadi kita masuk kan. Kalau kita masuk kubur mak kita, apa kita buat gerak tuan? Takkan nak pergi saja kan. Pergi buat penyapu lidi, bersihkan je. Mak, apa khabar? Sihat? Itu balik. Kalau mak terjawab kan, kau hajar. Kau datang nak cakap apa? Dia sapu kubur tu. Kalau mak cakap itu lari tu tuan, dengar suara. Kan? Paling kurang pun bagi salam. Paling kurang lah. Bagi salam. Nampak kan tuan? Kawan saya, bapak dia tinggal kat Mekah, kat Berma'ala. Dia memang dia orang Melayu tapi lahir sana. Kita panggil mualad. Orang Arab panggil mualad. Orang yang bukan Arab lahir kat negara Arab. Dia panggil mualad lah. Saya tanya, kau pergi kubur abang kau macam mana? Arab akan bagi masuk kubur pun, dia kunci pintu tu. Daripada luar lah baca doa. Betul lah tu. Dia ustaz juga kan. Daripada luar baca doa. Sampai doa tu, betul lah. Itu dia. Even tak kita datang masuk ke depan kubur tu pun, dari luar pun nampak saja Assalamualaikum ya diyar minal mu'minin insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullah dalam kun. Itu semua doa tu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Cukup dah. Itu kita dan tuan galakkan. Jumpa je perkuburan, Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'min. Baca doa tu. Wa inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullah lakum al-afiyah. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Bayangkan kalau kita pula menjadi penghuninya, orang hidup melintas. Apa perasaan kita tuan? Kalau lintas saja. Salam sejahtera bagi orang yang tinggal dalam negeri orang beriman. Kami juga akan menuruti kamu. Kami doa supaya Allah lindung kamu daripada azab. Nampak? Ya Allah, ampunkan mereka, rahmati mereka, lindungkan mereka daripada azab-Mu ya Allah. Nampak? Tuan. Itu dia. Bayangkan itu baru doa. Kalau dibacakan Quran, bacakan Fatihah, disedekahkan pahala, tak ada rasa beruntung dia. Ini. Baik. Yang keenam. Yang keenam apa dia? Yang keenam, jaga solat fardu dan tunaikan zakat. Ni Quran dia sebut, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Kamu dirikan semayang. Di semayang ni jaga semayang. Jaga semayang macam mana? Jangan bagi sampai batal. Lepas tu kita semayang je kena belajar buat semayang. Tak belajar buat semayang dosa. Nampak? Tak sah semayang kita. Sebab tu kata di dalam kitab-kitab lama, dia kata kalau sesiapa antara matlub badrin, dia kata apa? Siapa-siapa yang dia kata perkara-perkara yang rukun dalam semayang adalah sunat, tak sah semayang dia.
Berbeza kalau siapa yang mengatakan sunat itu adalah wajib dalam semayang, masih sah solat dia. Tu berat tu. Masa saya ngajar kelas fardu ain kat rumah masa bawa balik Mesir tu, saya tanya, soalan pakcik-pakcik dengar ni. Ya ustaz, tanya ustaz. Kalau orang rukuk tak baca tasbih subhanallah subhanallah kan? Subhanallah azim kan? Wa bihamdih. Sah tak semayang pakcik? Tak sah ustaz. Kenapa? Itu rukun semayang. Itu rukun je rukun. Jadi mana yang sunat? Sunat je ustaz. Sunat. Itu pun kantai ke tu, tentang bayangkanlah. Ni mujur saya tanya kan, Fatihah tu rukun ke sunat? Kau dia kata Fatihah tu sunat, tuan siap kena sunat balik. Jaga solat ni maknanya jaga perbuatan solat, betul tak betul? Belajar. Jangan tinggal. Sebab tu kita belajar solat jamak, solat qasar. Kena belajar. Musafir baru tahu. Syarat sah jamak qasar. Sebab tu ada orang masa kita tanya, ustaz, saya tak biasa jamak qasar. Ada orang baru mengaku saya. Kau tak tahu, tak pernah buat ustaz. Belajar tapi tak faham. Nampak tak? Yang saya tahu satu je ustaz, jimak je. Jamak tak tahu. Saya ada tuan-tuan perasan tak, sengah-sengah surau masjid, tamak cakap lah, dia pergi belajar marhaban tuan. Fardu ain tak belajar. Marhaban bukan fardu ain, fardu kifayah pun tak masuk saya rasa. Nampak tak? Fardu belajar marhaban, pakai satu suit baju marhaban. Bila orang ajak semain jamak, serupa je. Dia kata, serupa je. Kalau jamak tu serupa semain lain, tak ada orang panggil jamak pun. Panggil semain biasa je. Saya pernah cuba, bukan saya nak uji. Kita ajak semain jemaah, elok pakai baju marhaban. Geng marhaban semua kenal tak, pakai baju satu suit sama semua. Tak reti dia tuan-tuan. Kau belajar marhaban buat apa? Nampak tak? Belajar marhaban buat apa? Belajar fardu ain, belajar fiqah. Ni bayar zakat. Ingat zakat fitrah kita bayar. Bawa Allah bagi rahmat. Bayar pula, bayar lebih. Salahnya RM7, jadikan genap RM10. Rahmat. Nampak? Kemudian yang ketujuh, istighfar. Istighfar banyak-banyak. Istighfar ni satu hari 100 kali, tak boleh kurang. 70 atau 100 lah. Nampak? Lagi banyak lagi bagus. Mohon keampunan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-8, bertakwa. Takwa ni apa? Junjung perintah Allah, tinggalkan larangan dia. InsyaAllah dapat rahmat. Kemudian yang ke-9, orang duduk bergaduh, damaikan. Sebab tu nak jadi pendamai kena pandai juga. Tak boleh berat sebelah. Sebab tu damaikan orang ni bukan hukumnya wenang-wenang kita boleh buat. Imam Hasan Al-Banna pernah mendamaikan 2 orang bersekita. Ini sebagai penutup sejarah. Kat Mesir bergaduh orang. Orang nak sembahyang 8 rakaat tarawih dengan 20 rakaat. Sampai bertumbuk bergaduh. Orang Arab tuan-tuan tahu lah tuan. Orang Arab ni kalau bergaduh bagi dia biasa je. Saya tengok dekat Mekah pernah mainkan dalam Masjidil Haram. Rebut saf, langgar, tumbuk dia tuan. Yang bila lepas solat, Allahumma salli ala Muhammad, cium balik dia dahi. Tu bagus tu, polis relax, tak payah buat kerja. Damai kau orang, Allahumma salli ala Muhammad. Berlanggar tu. Memanglah sunnah rebut sah depan, tapi dah berlanggar orang jadi punah. Macam kes cium Hazrat Aswad tu kan, yang langgar orang. Itu sama tu. Nampak? Perasan tak orang lepas cium hajat, sebelum cium Hazrat Aswad dengan selepas, apa dia buat masa jalan tu? Tangan gini kan? Tangan itu pun menyakiti orang tu. Kalau terkena orang macam, kan? Terkena orang, sakit. Tapi kita sebabkan dia tengah nak tawaf, malas nak berceramah kan? Kadang-kadang sakit hati ceramah kadang-kadang. Nampak tuan-tuan? Ya itu juga lah. Tapi dulu macam sekarang dia berbeza sikit lah kat Mekah ni kan. Dulu ada juga sikit lah yang tukang jaga tu kan, jambang-jambang kan, sepanggil Wahabi lah tu kan. Dia marah orang buat benda salah kan. Dia zaman dulu kira okey juga tu. Itu bagi saya tu yang positif lah, sudut positif kan. Dia larang orang buat buang kan, tak ada dah. Itu yang bahaya tu. Tak ada tukang nasihat ni. Ada tu tok syekh tu kata matah ya Allah, rah tu je kan. Tempat tawaf pergi supaya jangan orang sembahyang kat tempat tawaf kan. Itu jelah. Dulu ada zaman saya dulu tahun 90-an kan. Dia tegur, salah, tak boleh. Yang betul gini kan, tak ada dah. Hadirin dan hadirat ya Allah sekalian. Jadi bila tumbuk tu, Imam Hasan Al-Banna terus tutup masjid tu. Orang nak sembahyang tarawih mengamuk pula. Marah ke Imam Hasan Al-Banna. Kenapa kau tutup masjid? Orang nak beribadat malam Ramadan. Imam Hasan Al-Banna kata sembahyang tarawih sunat je. Bergaduh hukumnya haram dan berdamai hukumnya wajib. Kau berdamai dulu baru sembahyang sunat. Oh ya ke? Ya. Apa cara dia? Senang je. Malam ni 20, malam besok 8. Lusa pula 20 balik. Senang, gilir.
Tak ada isu tuan-tuan. Kita bangkit. Sekarang ni ada tak bangkit isu lagi? 20 tarawih, 8 tidak. Ya Allah tuan-tuan. Nak bangkit isu tu buat apa? Betul saya kalau orang tanya, Ustaz, yang betul apa Ustaz? 40 rakaat tarawih. Oh, lagi banyak Ustaz. Dah tak ada had nak buat macam mana tuan-tuan? Tak ada had nak macam mana? Bagi tuan-tuan, buat 8. Jangan gaduh sangat. Imam buat witir, ikut je dapat pahala qiyamul lail. Kan Nabi sebut kan, ada hadis diviralkan. Dah lama berita viral sebenarnya. Ikut imam sampai habis. Imam tu buat 8 sebab witir, ikut je. Balik kan sambung lagi. Buat. Itu pun nama ikhlas. Depan orang buat, belakang orang tak buat, takut tak ikhlas. Itu je lah. Kan? Balik rumah sambung lagi, betul? Sambung je. Sambung, buat sampai tidur. Lepas tu bangun lagi, buat lagi. Cukup kan 20. Dia tak kisah tuan-tuan. Asal nama tarawih ni sebenarnya rehat-rehat. Itu betul rehat dulu. Kan ada orang rehat sekejap, makan minum sambung balik. Kan? Cuma jangan mokok lah. Kan? Ya sokok. Sambung Allah. Jangan itulah pula kan. Itu tuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.